Tak ada baca lagi teks. Hah? Tak ada tengok lagi teks. YB tengok dulu YB. Macam mana? Tak apalah. YB tak nak kita letak sini. Kita boleh sama-sama guna. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم. Allah mengingatkan kepada kita tentang perjuangan membina negeri dan negara. Allah mengingatkan kepada kita bahawa manusia diciptakan di dalam kesusahan, banyak cabaran yang melanda dan kali ini kita dilanda oleh COVID-19, pelbagai cabaran ekonomi, politik dan sosial yang Allah ingatkan agar binalah negeri dan negara ini. Inilah peringatan daripada Allah. Jom kita cari bongkar solusi di dalam Al-Quran. Bina ekosistem Islam dalam wacana Al-Quran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Wacana Sinar untuk siri ke-207 ini. Dan pelayar-pelayar kami boleh menonton kami secara langsung dari semua platform media sosial kami, iaitu di portal kami www.sinarharian.com.my, di YouTube dan juga Facebook, search saja Sinar Harian. Dan kami juga ada dalam Twitter. Handle kami adalah Sinar Online. Dan hari ini merupakan hari kedua negeri-negeri di seluruh Malaysia kecuali Sarawak, Kelantan, Perlis dan Pahang menjalani PKPB. Dan diharapkan anda semua pakai pelitup muka. Kalau tak ada pelitup muka lagi, anda semua boleh gunakan pelitup muka yang kami keluarkan. Istimewanya pelitup muka ini bukan sahaja dia boleh pakai buang, tetapi dia datang lengkap
dengan casing untuk pelitup muka itu sendiri supaya bila anda makan dan sebagainya, so anda boleh masukkan dalam case ini, simpan, lepas makan pakai balik. Sebab kalau kita tahu bahawa case ni menghalanglah daripada virus-virus yang daripada depan, daripada kita pegang dan sebagainya. So kalau nak beli, bolehlah ke portal kami. Baiklah, hari ini kita bersama dengan dua tetamu hebat kita untuk membincangkan tentang satu topik yang pastinya sangat penting kerana ia merupakan pendapatan ekspor negara yang paling tinggi dan juga ia merupakan tunggak kepada industri hiliran di Malaysia. Untuk itu kita bersama-sama membincangkan tentang COVID-19, survival sektor komoditi bersama dengan siapa lagi kalau bukan menterinya sendiri daripada Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Dan juga kita ada Dr. Kamarul Zaman Yusof, Pensyarah Kanan Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa daripada UUM. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, mungkin kita mulakan dengan YB dulu. YB, kalau kita tahu bahawa komoditi ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara dengan ekspornya yang begitu tinggi. Namun kita nak tahu juga perkembangan terkini ataupun status komoditi-komoditi dalam negara ini bagaimana? Ya, terima kasih pada pengacara pada malam ini dan terima kasih juga kerana menjemput saya di Sinar online pada malam ini. Bila kita bincang tentang komoditi, selalu yang biasa dibahas, dibincang dan dibicarakan tentulah yang nombor satunya adalah sawit. Okey, betul. Dan kalau bincang bab sawit, tentu orang bincang dua benda. Satunya, harga minyak sawit mentah. Yang kedua, harga BTS, buah tadang segar. Okey. Untuk kalau kita prestasinya pada hari ini, Alhamdulillah, harga minyak sawit mentah hari ini mencecah RM3,400 per tan metrik. Itu adalah harga yang paling tinggi dalam sejarah sejak 8 tahun lalu, daripada bulan Mei 2012 sampai sekarang. Inilah harga yang paling tinggi. Dan ia berlaku di kala mana kita berhadapan dengan situasi COVID-19. Betul. Dan kesan daripada harga MSM atau minyak sawit mentah yang tinggi tadi memberi kesan kepada harga BTS. Yang hari ini harga BTS-nya ialah 700 lebih, 600 lebih, hampir 700 dan 700 lebih bergantung pada tempat dan keadaan. Dan ini akan menggembirakan pada pekebun kecil. Betul. Pekebun kecil, mereka ni memotong dan menjual buah tadang segar dengan harga yang tinggi. Kalau dulu sebelum PKP dan juga di awal PKP, harga sekitar 300 satu tas. Sekarang 700 lebih. Jadi semua orang boleh tersenyum. Itu cukuplah untuk menggambarkan kepada kita betapa situasi komoditi sawit sangat tinggi. Dan kita menjangkakan insya-Allah untuk tahun ini kita akan mendapat satu kita panggil windfall tax ataupun cukai levy keuntungan luar biasa. Dijangka kita akan dapat sekitar 360 juta lebih. Kerana tax levy ini selalu kita ambil bila mana harga MSM 2,500 ke atas. Dan sekarang harga 3,400. Jadi kita jangka kita akan dapat levy daripada keuntungan luar biasa ini sebanyak 376 juta lebih kurang. Tahun lepas kita hanya dapat 250,000 saja. Sangat jauh beza dia. Tahun lepas 2019 hanya 200,000 lebih, 250,000, tapi tahun ni insya-Allah sampai 376 juta. Itu cukup menggambarkan kepada kita betapa komoditi sawit berada pada tingkat sangat tinggi. Adapun kalau bincang tentang komoditi getah pula, semua orang tahu apa yang berlaku pada sarung tangan getah perubatan. Mendapat lonjakan sangat tinggi, permintaan sangat tinggi pada hari ini, hingga kan kalau mereka yang order pada hari ini, pada bulan 11, mereka hanya akan dapat pada bulan 3, bulan 4. Banyaknya permintaan. Dan rata-rata syarikat yang terlibat dalam bidang ini, industri ini mencatat keuntungan sangat besar. Hingga kan dalam belanjawan diumumkan ada beberapa syarikat sarung tangan getah yang sudi menyumbang hampir 400 juta untuk rakyat Malaysia hasil daripada keuntungan daripada getah. Cuma yang dibincangkan sedikit tentang harga getah kap lam yang rendah, cuma pada minggu lepas agak naik sikit dan minggu ni turun balik. Dan untuk itu kita ada strategi tersendiri bagaimana kita meningkatkan pendapatan para penoreh walaupun situasi harga getah kap lam sangat rendah. Itu kita kena bincang panjang lah, saya akan huraikan nanti. Adapun lain pada itu tentang koko,
kayu kayan dan juga lada, ia berjalan macam biasa walaupun berlakunya PKP, berlaku kekurangan dari sudut penurunan dari sudut permintaan, tetapi kita masih lagi membekalkan apa yang dunia mahu, dan saya yakin bahawa komoditi secara keseluruhannya pada tahun ini tetap akan mencecah satu angka yang jauh lebih baik daripada tahun lepas walaupun kita berhadapan situasi COVID. Saya kata bagi saya itu adalah hikmah daripada COVID-19. Okey, ada hikmah untuk industri komoditi. Tapi doktor, kita nak tanya juga, kalau kita bercakap tentang industri sawit ini, kita tahu bahawa industri minyak sawit ini mendapat tentangan terutamanya daripada negara-negara Eropah. Mereka ni sebenarnya dengki dengan produk kita ke, atau apa sebenarnya yang mereka tak suka sangat tentang minyak sawit ini? Terima kasih saudari pengurusi majlis. Jadi seperti yang kita tahu, memanglah minyak sawit mentah Malaysia ini mendapat pasaran yang cukup meluas di dalam pasaran antarabangsa bersama-sama dengan minyak sawit Indonesia. Jadi disebabkan minyak sawit ini mendapat saingan yang memberikan saingan yang teruk kepada produk minyak soya mereka, maka negara-negara EU ini telah membuat satu perkara yang tidak begitu beretika, yang dikira sebagai melanggar perdagangan bebas dunia dengan membuatkan peraturan yang menyebabkan minyak sawit mentah Malaysia ini sukar untuk diekspor di negara-negara Eropah. Jadi seperti mana yang kita tahu, negara Indonesia dan Malaysia yang sebagai pengeluar minyak sawit utama dunia telah memulakan langkah perundangan dengan membawa tindakan negara EU ini ke pihak badan berkuasa antarabangsa. Jadi itu adalah satu langkah yang sangat baik yang telah dilaksanakan oleh Malaysia dan Indonesia, kerana dengan kekuatan mereka, gabungan tenaga mereka, adalah diyakini bahawa negara Eropah akhirnya akan terpaksa tunduklah kepada apa yang dibawa oleh kita. Sebab Malaysia pun kalau kita lihat di bawah menteri kita telah melakukan langkah-langkah yang agresif, seperti menggiatkan MSPO bagi menjadikan tentangan yang digunakan oleh European Union terhadap ekspor minyak sawit mentah kita ini dapat diatasi. Seperti kononnya kita tidak mengikut kriteria, dan kononnya kita melanggar alam sekitar, tak jaga alam sekitar. Jadi dengan usaha-usaha yang dibuat oleh YB Menteri dengan begitu giat sekali menjadikan penanaman kelapa sawit di Malaysia mematuhi piawaian yang dikendaki oleh masyarakat antarabangsa, maka adalah diyakini bahawa masalah ini akan dapat diatasi lah. Dan dapat kita lihat juga bahawa memang sekarang perluasan pasaran, kita tidak terlalu bergantung kepada EU. Sekarang kita lihat apabila kerajaan baru mengambil alih dan menteri baru mengambil alih, dapat kita lihat bahawa masalah dengan negara India dapat diatasi, dengan negara China pun dapat diatasi dari segi ekspor minyak sawit perluasan. Jadi ini kita pernah beri kredit kepada menteri kita. Okey, YB, saya nak tanya juga macam mana masalah India, sekatan minyak sawit terhadap daripada India itu terhadap kita, dengan persaingan kita dengan pengeluar minyak sawit terbesar iaitu Indonesia. Dan soalan saya yang lepas tu, saya nak tanya macam mana kita sebenarnya nak berikan satu keadaan yang lebih tenang kepada semua masyarakat, terutamanya masyarakat Malaysia dan Indonesia, kerana bila hujung tahun je akan ada isu pembakaran ladang kelapa sawit. Mungkin kita tak terkena direct, tapi kita kena indirectly sebab kerjasama tu, syarikat tu ada syarikat Malaysia dan juga syarikat Indonesia. Macam mana kita nak atasi masalah ni? Pertama sekali kita kena sedar diri. Okey.
Makna sedar diri ni kita tahu di mana kedudukan kita lah. Okey. Sawit kita adalah sawit yang sifatnya premium. Okey. Mutunya sangat tinggi. Berarti kalau kita bersaing di peringkat antarabangsa, kita bersaing pada mutu dia. Okey. Itu kekuatan kita. Jadi hari ini kita lihat permintaan kepada sawit sangat tinggi hingga kan kita tak cukup stok dan bekalan untuk supply pada antarabangsa. Jadi bila orang berebut nak barang kita, itulah masanya kita membina jaringan bisnes kita di peringkat antarabangsa. Jadi itu yang berlaku juga pada India. India adalah kita anggap sebagai pasaran terbesar kita. India, China, Eropah, Amerika Syarikat. Tetapi kita juga ada lagi market-market baru yang boleh kita perluaskan yang sebenarnya market sangat besar. Yang kalau kita keluarkan dengan satu amount yang satu angka yang besar pada pengeluaran sekalipun masih boleh sempat cover pada permintaan. Iaitu antaranya adalah Afrika. Afrika negara benua yang besar yang penduduknya ramai yang susah dan kita faham bahawa minyak sawit ini adalah minyak yang sangat diperlukan oleh dunia. Dari sama ada dari sudut pemakanannya atau daripada sudut farmasutikalnya atau dari sudut yang lain juga. Artinya keperluan sangat tinggi kepada kita. Ini tinggal lagi apa yang kita jual. Sebab itulah kita untuk menjaga premium dan juga menjaga mutu kita, kita ada MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil. Satu sertifikat yang kita keluarkan untuk kita pastikan bahawa minyak sawit kita keluarkan di peringkat huluannya, di peringkat pada pekebunnya, di peringkat ladangnya, di peringkat pengilangannya, di peringkat refinerynya, semua menggunakan satu sistem yang kalau kita guna istilah biasa macam good good manufacturing lah kalau di bidang di bidang pengilangan. Yang ni good dari sudut praktis, dari sudut peladangannya. Iaitu kita buat yang terbaik, yang menjaga sustainable, yang menjaga lestari alam, yang menjaga semua benda. Dan kita alhamdulillah menerusi MSPO ini, kita telah berjaya mencapai 84% daripada keseluruhan mereka yang terlibat dalam sektor sawit ini, mereka telah diberikan sertifikat MSPO. Dan sekarang kalau di peringkat syarikat besar-besar estate, di peringkat kilang, di peringkat refinery, kita telah berjaya 99%. Yang tinggal lagi sebenarnya hanya berada di peringkat pada pekebun kecil. Yang ini sedang kita lihat. Dan paling banyaknya yang perlu kita bina dan perlu kita rancang ialah di peringkat Sabah dan juga Sarawak. Artinya, selagi mana kita bergerak ke situ, bergerak untuk menjaga kualiti, maka saya yakin permintaan kepada minyak sangat tinggi. Dan alhamdulillah hari ini semua seperti saya sebutkan tadi lah, permintaan sangat tinggi menyebabkan semua orang yang terlibat di sektor ini tersenyum kerana mereka mendapat limpahan keuntungan, limpahan kekayaan dan negara juga mendapat limpahan daripada untung, terutamanya saya sebutkan tadi kita dapat daripada cukai keuntungan luar biasa tadi, levy keuntungan luar biasa tadi. Artinya kita tak perlu bimbang dengan saingan peringkat antarabangsa. Kalau tadi disebut oleh Dr. Ishu melibatkan EU tadi. Ya, EU satu pasaran, betul. Dan kita di peringkat EU, Dr. sebut tadi, kita telah buat tindakan undang-undang. Kita sedang dalam proses tindakan undang-undang untuk bawa ke WTO, World Trade Organization, satu pertubuhan perdagangan dunia, menggunakan mekanisme pertikaian yang disediakan di peringkat WTO. Kita bawa EU ke peringkat itu untuk kita nyatakan bahawa EU silap dalam menangani isu berkaitan sawit kita. Tetapi masa yang sama, kita tidak perlu bergantung kepada pasaran EU semata-mata. Kita perlukan pasaran baru dan saya yakin bahawa pasaran sangat terbuka. Hari ini kita telah buka, saya bincang dengan banyak player-player bidang sawit. Kita buka di peringkat Asia Tengah. Kita buka pasaran di Filipina. Sekarang sedang meningkat di Filipina. Permintaan di Myanmar, permintaan di Vietnam, permintaan di Kemboja. Ini sebelah negara jiran kita sebenarnya, kenaikan permintaan. Juga kita buka di Timur Tengah. Di kota malam ni sepatutnya saya ada perbincangan panjang dengan duta kota, tapi kan tersilap jadual sedikit, saya ke sini pada malam ini. Artinya permintaan sedang meningkat. Dan kita sedang berusaha semaksimal yang boleh untuk mengeluarkan minyak yang baik tadi untuk pasaran dunia. Baiklah, kalau kita tahu juga kita selain dapat limpahan daripada levy cukai itu, dalam bajet 2021 yang telah diumumkan pada 6 hari bulan yang lalu, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi menerima lebih 8.4% peningkatan daripada tahun sebelumnya. Dan antara inisiatif ataupun antara yang
diberi penekanan adalah tentang insentif pengeluaran getah IPG, pensijilan yang seperti YB katakan tadi, geran padanan sebanyak 30 juta ringgit. Kita juga ada insentif pengeluaran latex sebanyak 16 juta dan juga kita adalah pembukaan industri perabot di Pagoh juga akan dibuka dan dana pusingan berjumlah 500 juta ringgit dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan doktor, macam mana doktor melihat semua yang diperuntukkan kerajaan ini dapat membantu survival industri komoditi dan juga membantu meningkatkan orang kata mengurangkan pengangguran di kalangan pekerja dalam negara? Ya, saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan bahawa bajet besar yang diberikan oleh kerajaan terhadap Kementerian Peladangan dan komoditi ini menunjukkan bahawa kerajaan begitu yakin ke atas kemampuan kementerian untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh khususnya pekebun kecil, kelapa sawit dan getah, ramai yang terlibat disebabkan oleh COVID ini. Jadi banyak yang bantuan-bantuan yang telah diberikan bagi memastikan bahawa mereka tidak terjejas. Begitu juga di dalam konteks jangka panjang, bantuan yang diberikan untuk penanaman semula ladang hutan, IPG dan sebagainya. Ini semuanya adalah bagi memastikan yang pertama adalah kepentingan rakyat, khususnya yang pekebun kecil getah dan kelapa sawit itu tidak terjejas, dan kedua adalah dari segi ekspor kita lah, sebab seperti yang kita maklumi bahawa gabungan daripada hasil komoditi jauh lebih tinggi berbanding dengan ekspor yang diperolehi hasil ekspor petroleum minyak itu. Jadi ialah saya berpandangan bahawa memang kenalah tepat dengan masanya lah segala bajet yang diberikan oleh pihak kerajaan ini. Baiklah, YB, kita nak tanya juga, kita dah tahu tentang peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan, namun kita nak tahu juga strategi yang kementerian rangkakan untuk memastikan survival komoditi, industri komoditi ini orang kata makin mekar, tidaklah separuh jalan saja. Baik, kalau tadi saya sebutkan banyak dunia bercakap tentang sawit. Betul. Tetapi yang tak boleh kita pejam mata ialah kepentingan getah. Betul. Dan getah bila kita lihat yang paling penting ialah di peringkat huluan, bekalan dia. Okey. Kalau hari ini banyak orang tanya saya tentang kenapa harga sarung tangan getah begitu meningkat naik, permintaan pun tinggi, kenapa tidak ada kesan kepada para pekebun kecil di peringkat getah? Jawapannya yang perlu dipahami oleh semua ialah sarung tangan getah perbuatan menggunakan latex. Orang kampung kita pula mereka menghasilkan kaplam, getah skerap. Itu beza dia. Okey. Dan 90% yang latex itu datang daripada Thailand, kita import. Hanya 5% saja yang kita ambil daripada dalaman kita saja. Okey. Jadi di situlah kita ada peluang. Di situlah kita mengisytiharkan, mengumumkan satu projek baru kita yang kita panggil Koridor Latex Pantai Timur. Merujuk pada tiga negeri yang ramai pada penoreh, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Di mana kita berhasrat untuk menghasilkan latex dengan pengeluaran yang besar. Sebab itulah kita dapatkan dana dari kerajaan. Alhamdulillah dapat kelulusan itu sebanyak 16 juta. Itu sebagai permulaan lah. Kita akan jadikan 16 juta sebagai asas kita untuk kita menggerakkan kempen ini. Dan kempen itu kita gerak melalui koperasi. Sebab itu kita sekarang berkempen untuk koperasi dengan cara kita kumpul para penoreh biar mereka bernaung melalui koperasi. Dengan koperasi inilah kita boleh susun atur pengurusan pengeluaran latex supaya kita dapat hasilkan latex yang baik dan juga secara tersusun lah. Kalau orang kampung mereka selalu keluarkan getah skerap. Kenapa? Sebab senang. Getah skerap ni dipotong pagi, ditoreh pagi, tengah esok atau lusa mereka kutip. Jadikan dia kekal dalam bekas dia. Tapi kalau nak keluarkan latex, dia kena toreh pagi, tengah hari kena kutip.
Jadi kalau ia bersifat individu bekerja, agak sukar untuk kita susun. Tapi kalau koperasi ambil alih tugasan itu, koperasi setempat menggerakkan satu hala tuju pengelola teks dalam kawasan berdekatan dengan mereka, maka para penoreh akan ada semangat dan motivasi untuk mengelola teks, dan mereka ada tempat untuk menghantar bekal latex itu. Sebab itulah kita wujudkan koridor yang dipanggil koridor latex Pantai Timur tadi. Bukan hanya setakat kita mahu mereka keluarkan latex, tapi juga kita mereka latex itu bukan sekadar dibekalkan kepada serontan getah, tapi juga boleh pergi kepada industri hiliran. Contohnya kita ada teknologi untuk membuat pilo daripada latex sebagai contoh. Boleh dijadikan sebagai satu projek hiliran kecil-kecilan di peringkat koperasi. Dengan cara itu dia akan meningkatkan pendapatan pada penoreh tadi. Tetapi saya suka cerita satu benda lagi saya sedang uruskan sekarang, iaitu saya panggil sebagai transformasi perusahaan getah, atau ringkasnya target. Ia merujuk kepada satu kaedah untuk kita bawa para penoreh kita, bukan hanya bertumpu pada kaedah sekarang menoreh, hanya getah kap lam tadi. Tapi pada pergi lebih jauh lagi. Macam mana? Bila mana kap lam yang mereka hasilkan, mereka jual pada koperasi yang ditubuhkan. Koperasi beli dengan harga lebih tinggi. Kalau di pasaran harga RM2.5, mungkin mereka beli RM2.7, RM2.8. Jadi di mana mereka dapat untung kalau mereka beli dengan harga tinggi? Betul. Kita kementerian akan bekalkan pada koperasi satu mesin dipanggil mesin krip untuk menghasilkan krip rubber, menghasilkan getah krip. Getah krip ini mesinnya harga RM300,000, dicipta oleh LGM dan akan dibekalkan secara geran percuma kepada koperasi ini. Mereka hasilkan dekat belam tadi, mereka hasilkan getah krip. Dan mereka jual getah krip itu kepada satu anak syarikat milik LGM dipanggil LGMPC. Maka dengan menghasilkan getah krip itulah mereka mendapat gandaan pada untung. Untung itu dipulangkan dengan cara membeli getah dengan harga lebih tinggi. Ini saya katakan sebagai transformasi perusahaan getah. Dan kemudian koperasi boleh bergerak berlatex tadi, dapatkan bekalan latex yang baik, kemudian boleh jual kepada pihak yang berkenaan atau pada LGMPC, kemudian boleh buat produk-produk hiliran. Ini saya kata satu transformasi yang perlu kita buat. Daripada hanya bergantung kepada kap lam semata-mata dan hanya bergantung kepada IPG semata-mata. Tadi ditanya tentang bajet yang kami dapat, 700 juta tadi. 400 juta lebih untuk pengurusan. 300 juta daripada 400 tadi adalah untuk IPG. IPG satu kaedah yang kita gunakan untuk menstabilkan pendapatan pada penoreh getah. Bila mana harga getah kap lam sebagai contoh RM2.5 ke bawah per kilogram, kita akan aktifkan IPG. Kalau kata RM2.40, kita akan tambah 10%. Ada kaedah dia lah yang panjang boleh kita ceritakan. Tetapi kami tak nak mereka hanya bergantung pada IPG itu. Kita mahu pergi lebih jauh lagi untuk meningkatkan pendapatan di peringkat setempat. Di lokasi masing-masing. Itu yang saya sedang usahakan sekarang. Dan saya kira mesin ini termasuk dalam geran padanan sebanyak RM30 juta yang itu yang lain. Geran padanan RM30 juta itu melibatkan automasi dan mekanisasi untuk membantu sawit. Kerana sawit hari ini kita berhadapan isu kekurangan tenaga pekerja di peringkat kait buah, pengait buah lah. Jadi kita mencadangkan untuk dia buat sistem automasi dan juga mekanisasi, dan kita sediakan dana padanan sebanyak RM30 juta. Itu melibatkan projek sawit. Kalau itu kita dah cerita tentang sawit, kita dah cerita tentang getah. Kalau kita lihat komoditi yang lain seperti koko misalnya, kita ada kenaf juga, saya tak silapkan. Bagaimana pula strategi untuk terus membangunkan komoditi-komoditi ini? Kalau kita bincang tentang koko tadi, koko ni menarik untuk kita bincang sebenarnya. Dulu kita ni terkenal dengan ladang koko satu masa dulu. Bila sawit mula mendapat permintaan yang tinggi, mereka potong koko, mereka tanam sawit. Sekarang nak ulang balik agak sukar lah. Jadi kita akan lihat bahawa di peringkat huluan memang kita bermasalah dari sudut bekalan. Bekalan yang sangat sedikit sebenarnya. Cuma kita di peringkat Malaysia kita maju pada tahap pengisaran. Kerana kita import koko dari luar, kemudian kita kisarkan, dan Malaysia menjadi negara yang kedua terbesar di Asia yang mengisar koko. Dan koko itulah dihasilkan pelbagai produk, antaranya
coklat lah. Jadi saya sendiri memang mengeberat tentang isu huluan ini dan kita bergerak untuk memperkasakan huluan koko ini. Satunya kita umumkan atau kita bawa satu kaedah kita panggil apa namanya single origin. Okey. Single origin ni merujuk kepada di setiap tempat itu dia ada satu rasa koko tersendiri. Contoh kita di Malaysia, kita ada dua harga koko. Satu dipanggil harga tawau, kedua harga rauk. Tawau dia ada single origin dia. Okay. Dia ada cita, dia ada rasa dia tersendiri. Rauk pula ada single origin dia. Yang ni kita nak besarkan. Kita bukan nak wujudkan untuk rauk, untuk tahu. Bahkan kalau di Ranau contoh dulu, semua ketika mana ketika berlaku PRK, saya sempat turun ke Sabah, kita lancarkan di Ranau. Single origin Ranau. Maksudnya Ranau itu tanah dia itu sendiri menghasilkan koko yang ada cita rasa sendiri. Rasa tersendiri. Ini yang sedang kita bina sekarang. Dan ia bukan berlaku secara macam tu saja. Ia berdasar kajian. Kita buat kajian. Ranau apa kelebihan dia? Rasanya macam mana? Kalau tawar rasanya macam mana? Kalau di rauk rasa macam mana? Jadi kita bergerak untuk memperkasakan huluan. Untuk itu di peringkat Semenanjung sebagai contoh, kita akan umumkan nanti di rauk kita panggil sebagai Koko Village. Koko Village. Untuk kita bina balik, kita angkat balik nama koko sebagai satu peluang untuk berladang di peringkat koko. Itu kita akan gerakkan. Kalau di Sabah, kita akan besarkan kerana kita memang HQ kita di Sabah. Jadi kita ambil ruang di situ untuk perkasakan huluan. Yang penting untuk koko, kita akan perkasakan huluan koko, insya-Allah. Kenaf juga begitu. Okey. Kenaf benda baru. Tapi kehebatan kenaf ini kalau boleh diberikan ruang untuk saya bincang tentang kenaf 1 jam, saya sanggup bincang untuk kenaf saja. Kerana kenaf satu komoditi baru yang sangat berpotensi besar, termasuk antaranya boleh menjadi bahan binaan. Ni kita ada bangunan ni. Kita boleh buat sistem IBS bangunan menggunakan komposit kenaf. Dan lebih kukuh daripada apa yang dibuat manusia IBS yang lain, lebih kukuh. Itu ada kajian dibuat. Sedang kita artinya masa depan kenaf itu besar. Cuma kita perlu perkasakan huluan dia, penanaman dia. Maka yang ni yang saya kempen sekarang untuk di Terengganu, untuk di Pahang dan juga Kelantan, 3 negeri yang telah mula bergerak pada kenaf, kita nak tambah lagi pengusaha kenaf agar bekalannya makin besar. Artinya kita mulakan pada huluan tadi. Baiklah. Okey, kalau kita ada banyak jenis, kita ada banyak strategi, kita ada banyak plan dan sebagainya. Namun kalau kita kekurangan pengusaha misalnya, terutamanya anak muda untuk melibatkan diri dalam bidang-bidang yang telah kita katakan tadi, penanaman sawit, koko, kenaf dan sebagainya. Kalau doktor, kalau saya lah contoh sebagai anak muda mahu memulakan penanaman koko misalnya ataupun apa saja komoditi lain. Sebagai seorang anak muda, bagaimana saya sebenarnya nak mulakan? Nak minta tanah daripada pejabat tanah dulu ke? Nak belajar daripada kementerian ke? Nak kena ada mentor daripada syarikat besar ke? Macam mana sebenarnya kita nak mulakan tu? Saya terkejut sebenarnya bila mendengar lontaran idea bahawa ada anak muda yang berminat untuk menceburkan diri dalam... Saya rasa dalam... memang ada sebab sekarang ni zaman COVID, semua orang tak ada kerja. Semua orang macam, okey kita nak buat sesuatu ni tapi tak ada duit. Okey minta tanah kerajaan, kita usahakan. Okey profit sharing 50-50 konon. Okey. Contohnya lah. Okey. Sebab secara umumnya industri perladangan ini dikira sebagai satu industri yang 3D, dirty, dangerous and difficult, yang kotor, berbahaya dan juga sukar. Jadi ini menyebabkan tidak ramai golongan anak muda yang berminat untuk melibatkan diri dalam industri peladangan, khususnya kelapa sawit ataupun getah sekalipun. Jadi sebab itu kita dapat lihat bahawa berlaku banyak ketidakcukupan tenaga kerja tempatan, khususnya dianggarkan sekitar berapa 300,000 ke, yang bahagian untuk nak kutip hasil sawit mentah saja. Ini khususnya menjadi satu masalah yang agak besar juga, disebabkan oleh kesukaran kita untuk mendapatkan
pekerja asing pada waktu COVID ini. Jadi kita dapat melihat bahawa ada langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan bagi memastikan bahawa golongan anak muda ini khususnya mereka daripada industri sawit dapat menggantikan tenaga kerja asing yang hilang itu melalui insentif gaji. Cuma kalau mereka yang nak terlibat dengan industri sawit, industri getah ini, saya difahamkan bahawa kementerian memang mempunyai ada industri latihan, institut latihannya sendiri. Khususnya sawit ada impact pusat latihan sawit. Jadi begitu banyak sekali kursus yang ditawarkan bagi membolehkan anak-anak muda khususnya menceburkan diri di dalam industri sawit. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang adalah memastikan bahawa informasi mengenai segala pusat latihan, segala kemudahan dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan anak muda ini mencapai sasarannya. Kita dapat kita ketahui bahawa ramai kalau anak muda khususnya daripada kalangan masyarakat miskin, mereka kekurangan maklumat. Kekurangan maklumat, jadi menjadi satu tugas bagi pihak kerajaan untuk reach out kepada golongan anak muda ini bagi memastikan mereka mendapat maklumat yang betul, apa kursus yang mereka boleh pelajari di institut latihan yang dipunyai oleh kementerian ini dan apa peluang-peluang pekerja yang terjamin yang mereka akan dapat selepas mereka tamat menjalani latihan dengan institut latihan sawit ini. Okey, dan kalau kita tahu juga kementerian telah mengambil usaha dan langkah proaktif selaras dengan kita nak menuju ni IR 4.0. Antaranya kita gunakan teknologi aplikasi perkhidmatan atas talian dan kalau kita lihat juga kita ada pangkalan data sawit secure dan Ganoderma ataupun Gano ID yang dibangunkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Namun kalau kita lihat kepada industri koko sudah 20 tahun rasanya, 2 dekad rasanya peningkatan keluaran koko itu sendiri tak tinggi. Tak ada ke macam satu kajian terperinci dilakukan supaya benih koko kita yang kita hasilkan berkualiti setaraf dengan koko-koko dari negara kana lah katanya. Baik, kalau kita bincang tentang koko tadi, memang kita telah ada kajian kita buat. Yang tadi saya katakan tadi yang single origin, itu antara projek kita lah. Projek untuk menghasilkan, ada 2 kit yang kita keluarkan, yang dengan pengeluaran itu kita boleh memperkasakan lagi benih-benih yang kita akan gunakan sebagai tanaman di tempat tertentu lah, bergantung pada apa single origin tempat itu. Itu satu koko. Cuma saya tarik tentang soalan IR4 4.0 tadi. Contohnya di peringkat kami di kementerian ialah di sektor getah. Hari ini yang ramai rakyat bising ialah tentang IPG. Bising kerana kurang maklumat, dikurang pengetahuan tentang apa yang berlaku. Walaupun kita dah cerita kat TV, cerita kat suara khabar, jawab dalam Facebook, tapi yang tak faham tu kekal tak faham juga. Apa dia? Iaitu dia kata bila kita nak buat tuntutan IPG, susah pada kita, dia kata. Apa namanya, kena pergi ke pejabat LGM lah, apa semua. Pejabat pula jauh, tak ada dekat dengan kami. Untuk projek ini sebenarnya kita telah perkenalkan, dipanggil RIM Niaga. Satu aplikasi online untuk transaksi jual beli getah. Para pelesen getah hari ini yang kita beri lesen, bermula pada 1 Januari mereka wajib pakai aplikasi ini. 1 Januari. Di mana mereka yang menggunakan aplikasi ini, bila ada penoreh jual getah pada mereka, direkodkan jualan dalam sistem ini. Sistem ini sama ada offline pada ketika menjualnya atau online, nanti akan di-onlinekan ke sistem data kita, pangkalan data di peringkat LGM. Maklumat transaksi jual beli mereka ada pada kami.
Maka bila mana berlaku contohnya harga getah rendah daripada RM2.5. Okey. Contohnya katalah pada purata bulan 10 contohnya, kita letak purata RM2.2. Kita akan bagi 3% kepada para penoreh getah ini, bagi sekilo kad belang sebagai contoh. Jadi mereka tak perlu isi borang. Automatik kami akan kira menggunakan sistem tadi. Nanti kita akan terus online bayaran tunai itu ke dalam akaun pada penoreh. Tak perlu lagi mereka isi borang secara manual, tak perlu nak hantar borang dekat LGM lagi, tak perlu nak guna orang tengah, tak perlu semua. Ini contoh IR yang kita kata 4.0 yang kita buat. Cuma hari ini kita sedang berkempen kepada pelesen. Okey. Kamu kena guna aplikasi ini. Bukan payah pun, hari ini semua orang pakai smartphone. Ia hanya perlu install saja smartphone tadi. Lepas install, sama ada ketika offline boleh guna. Nanti ada internet online kan dia untuk data sampai kepada kami di peringkat LGM. Jadi kita kempen. Sekarang peringkat kempen. Bermula 1 Januari, no, compulsory. Jadi wajib. Ini contoh kita bantu para penoreh untuk mereka tak perlu lagi isi borang untuk buat tuntutan IPG. Ini contohlah ayat 4.0. Dan tadi macam kalau YB dah cakap kan, kita buat macam mana pun yang tak faham tu kekal tak faham. Dan saya yakin nombor itu tak berkurangan. Namun dan kempen-kempen yang dilakukan mungkin membantu. Namun saya rasa ada sesuatu yang baru perlu kita lakukan, terutamanya untuk meningkatkan minat di kalangan anak muda untuk menyertai industri peladangan. Kalau kita lihat dengan pemotong tadi insentif gaji Dr. Kamarul, dan juga kalau kita nak macam mana, apa lagi langkah-langkah baharu yang boleh kita lakukan dalam menggalakkan lagi anak muda melakukan aktiviti atau terjun ke dalam industri peladangan ini di pihak majikan maupun di pihak kementerian. Macam mana? Kita nak buat apa lagi ni? Dah kempen, dah apa, semua dah cakap dah ni. Orang still macam mana nak mulakan? Macam tu. Tak faham. Jadi saya rasa ini berbangkit balik dengan apa yang saya nyatakan tadi, bahawa industri peladangan ini adalah sesuatu yang dirty, difficult and dangerous. Sesuatu yang sukar, berbahaya dan juga kotor. Jadi kalau kita bandingkan dengan anak-anak muda kita, saya dimaklumkan bahawa ramai anak muda kita yang tidak mempunyai masalah, malah sangat teruja untuk terlibat dengan industri peladangan jika ianya adalah di negara luar, khususnya di negara Australia contohnya. Mereka tidak ada masalah kalau nak kerja sebagai pengutip buah-buahan di Australia. Gaji kat sana tinggi. Gaji tinggi. Cuma sekarang di Malaysia pun kita sudah ada gaji minimum 1,200 untuk di kawasan bandar dan 1,100 di kawasan yang luar bandar, kawasan yang di luar dari kawasan utama RM1,100, dan secara puratanya gaji pengait kelapa sawit ini tidaklah terlalu rendah. Secara puratanya sekitar RM1,500 sebulan. Jadi dalam suasana COVID ini saya rasa RM1,500 sebulan ini adalah satu jumlah gaji yang agak reasonable dalam keadaan kita mengalami kesukaran untuk bekerja. Sedangkan dalam industri ladang adalah industri yang tidak perlu terlibat dengan orang ramai. Jadi satu langkah yang boleh kita buat adalah bagaimana untuk menjadikan pelibatan anak muda dalam industri ladang, khususnya kelapa sawit ini, sebagai sesuatu yang menarik, Jadikan ia yang pertama, gaji itu memanglah cuba tingkatkan yang gaji, dan juga berkait dengan usaha untuk meningkatkan gaji ini adalah usaha yang Puan sebutkan tadi dan yang Berhormat Menteri kita sebut, mekanisasi serta juga IR 4.0. Ini adalah benda-benda yang jika kita tingkatkan penggunaannya di dalam industri peladangan, sudah pasti akan mampu untuk menarik golongan muda untuk lebih melibatkan diri di dalam industri ini. Kerana seperti yang kita tahu, golongan muda ini apa-apa benda yang bersifat dengan teknikal, benda-benda yang melibatkan teknologi baru ini, maka mereka sudah pastilah akan lebih tertarik untuk melibatkan diri di dalamnya.
YB, dalam kita mengurangkan kebergantungan industri agri komoditi ini daripada bergantung dengan pekerja asing, mungkin ada perancangan untuk melibatkan warga orang asli misalnya. Mungkin ada perancangan? Baik, pertama sekali suka saya maklumkan dasar kerajaan terkini berhubung dengan pengambilan warga asing untuk bekerja. Kita oleh kerana berlakunya COVID, kita sekarang kita menghentikan. Tidak ada pengambilan baru untuk warga asing bekerja di Malaysia, termasuklah di sektor perladangan. Dan memanglah sektor perdagangan adalah sektor yang paling banyak bergantung pada warga asing. Betul. 259,000 orang warga asing bekerja di sektor ladang ini. Sebagian mereka telah mula, ada yang tamat kontrak mereka dan ada yang bakal tamat. Oleh kerana perladangan memerlukan tenaga kerja segera, di peringkat kerajaan kita membenarkan untuk pertukaran majikan. Mana-mana syarikat yang bermasalah dari sudut menyediakan peluang pekerjaan, terpaksa hentikan pekerja mereka, mereka boleh transfer kepada majikan di peringkat perladangan. Itu satu. Yang kedua, kita juga berkempen kepada rakyat tempatan untuk bekerja di sektor ini. Antaranya kita ambil ruang menerusi orang-orang asal, orang-orang asli. Dan projek terdekat kita sedang bincang dengan Yang Berhormat Ramli daripada Cameron Highland. Yang Berhormat Cameron Highland, di sana ramai orang-orang asal untuk kita latih mereka. Dan latih itu di institut yang disebut oleh doktor tadi, Institut Perladangan dan Komoditi, IMPAK nama ringkas dia. Kita akan latih mereka. Dan kita sediakan juga dana dan kerjasama daripada Kementerian Sumber Manusia untuk melatih orang asal bekerja di peringkat ladang. Dan di peringkat ladang ini, dia ada banyak kategori pekerjaan. Antara yang penting ialah pengait buah. Pengait buah memerlukan tenaga yang kuat, memerlukan juga pengalaman dan juga kemahiran. Itu yang kita akan latih. Tapi dengan bantuan sistem mekanisasi kita yang kita cadangkan, dia akan menangkan kerja. Saya anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu, iaitu TDM, berhak datang jumpa saya dan bentang proposal untuk mengambil warga tempatan bekerja di ladang mereka. Antaranya dia tunjuk cara pengurusan sistem kerja. Kalau seorang tu menjadi pengait, dia hanya kait saja. Tak perlu dia nak angkat lagi, itu cerita orang lain. Disusun. Dia kata dengan menyusun kerja tadi, rupanya banyak permasalahan yang timbul kerana tidak cukup pengait buah dapat diselesaikan. Tapi saya yakin dengan perlukan sedikit masa, dengan kita berkempen pada orang tempatan untuk bekerja, pada orang asal untuk bekerja, kita boleh cover sebahagian keperluan di peringkat perdagangan. Dan sebenarnya kalau kerja pengait buah tadi bukannya income yang kecil. Dia gaji kasarnya sekitar 1,500. Tetapi dia ada lagi tambahan berdasarkan jumlah tan yang dia dapat, yang dia boleh potong. Dan disediakan pula penempatan, ada rumah sebenarnya. Kalau orang berkeluarga ada rumah dengan suasana kerja yang baik, berarti mereka ada penginapan di kawasan ladang. Artinya kalau kita kira semua, boleh kata mereka dapat mungkin boleh sampai RM3,000 sebulan. Jadi kalau anak muda kita di kampung yang hilang pekerjaan, mereka bekerja buruh kasar juga. Bekerja buat bangunan, bekerja di kedai-kedai, kedai makan tutup, kedai ini tutup. Jadi ini peluang mereka untuk ke sana. Memanglah kerja tu agak 3D lah. Bendanya sukar, difficult, dirty dan juga dangerous. Tetapi mana ada kerja yang tidak sukar sebenarnya. Kita sendiri pun, saya rasa yakin semua orang hari ini pun yang berjaya, dia ada pengalaman kerja yang berat dia. Saya pun pernah kerja berat dulu pada masa waktu muda. Artinya memang kerja berat. Tapi untuk mencari rezeki, saya rasa itu cabaran untuk kita. Itu kalau kita kata mereka yang mungkin level kerjanya level 3D, kerja-kerja yang berat. Anak-anak muda yang terpaksa kerja berat. Anak-anak muda yang mereka ada kemampuan lebih lagi pula, boleh merancang. Sebenarnya kita sediakan peluang menerusi kenaf sebagai contoh. Kenaf ini dia hanya perlukan, dia boleh ditanam di tanah sawah, padi. Padi kita buat 4 bulan. Kalau di Kedah contohnya, kita buat di di Parlimen Pekan, satu kampung, saya lupa kampung Mercung apa nama dia, sempadan dengan Rompin. Dia tanam padi 4 bulan, tanam kenaf 4 bulan. Berarti dapat 2 kali hasil. Hari ini
banyak sawah-sawah padi yang tak diusahakan oleh ibu ayah di kampung dan sebab faktor tua dan sebagainya. Ini masa anak-anak muda yang belum ada peluang pekerjaan yang baik, dengan akal yang hebat kerana mereka keluaran universiti, dengan badan masih lagi sihat dan gagah, ini peluang untuk mereka masuk ke bidang ini. Padi, kita tak nak buat padi, kita buat kenaf. Dan kalau di Mercung tadi, di kampung Mercung tadi, dia bila buat padi 4 bulan, kemudian ambil harvest padi tadi, buat kenaf pula, tanah itu lebih subur, menyebabkan hasil kenafnya lagi bermutu. Hingga kita beli daripada mereka, kalau biasa LKTN akan beli RM500 per tan, yang ni kat Mercung kita beli RM600 per tan. Anak muda boleh ambil ruang ini. Dan kita bagi bantuan. Kita bagi bantuan geran dan modal hingga RM2,800 kita bagi. Benih kita bagi, latihan kita bagi. Bila mereka tanam 4 bulan, nak potong kita bantu bagi mesin lagi untuk potong. Kemudian kita beli pula daripada mereka. Kalau 1 hektar mereka dapat boleh dapat 10 tan. Mereka dapat RM5,000. RM5,000 untuk 1 hektar untuk 4 bulan. Kalau buat 2 hektar, RM10,000. Itu untuk 4 bulan. Kalau buat 2 kali, 2 pusingan, banyak mana mereka dapat duit. Dan kalau mereka berjauh lagi mereka pergi, mungkin 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar, terpulanglah pada kebijaksanaan mereka. Erti peluang itu ada untuk berbudi di peringkat ladang, di peringkat kebun kenaf. Itu berbincang bab kenaf. Tak bincang lagi bab lain. Saya dekat Bagi Ustaz saya ni dah peluang fikir-fikir, tu kira-kira sangat duit. banyak. Okey, YB, kita nak tahu juga kalau ni optimis ni apa? Skim galakkan mekanisme industri sawit ini. Susah ke nak minta? Mekanisasi tadi. Ya, betul. Mekanisasi dan juga automasi ini merujuk pada projek di bawah MPOB. Okey. MPOB menggalakkan mereka yang terlibat di dalam sektor sawit ini bergerak kepada automasi dan bergerak kepada mekanisasi. Dan kita telah ada begitu banyak teknologi yang dicipta oleh MPOB menunggu untuk industri menyahut cabaran dan mengambilnya. Itu yang dikatakan automasi dan juga mekanisasi tadi. Dan kita sediakan dana geram pada sampai 30 juta untuk mana-mana syarikat yang mungkin mereka ada idea tersendiri, bincang dengan MPOB. Yang penting kita mahu industri kita bukan hanya nanti bergantung kepada tenaga 4 kerat manusia. Tetapi juga digabung jaling dengan sistem, sama ada automasi ataupun menggunakan mekanisasi yang diperlukan di peringkat ladang. Itu yang dikatakan mekanisasi tadi. Cara nak mohon, rujuk MPOB. Itu yang sebenarnya orang Malaysia nak tahu. Palm Oil Board. Cara nak mohon, cara nak daftarkan diri, cara nak dapatkan geran dan sebagainya. Okey, Dr. Kamarul, ada juga yang berpendapat bahawa industri peladangan ni dah tak glamour, panas. Tetapi kita nak menggalakkan generasi muda ini terlibat dalam industri ini. Mungkin ada juga antara mereka cakap industri peladangan ni tak ada masa depan. So macam mana kita nak galakkan mereka, hilangkan tanggapan mereka bahawa industri peladangan ini sektor yang ada masa depan, ada keuntungan yang tersendiri dan mampu memberikan anak-anak muda ini kekayaan yang dicari? Sebenarnya bukannya sukar sangat untuk nak menjawab soalan ini. Kita tengok saja menteri kita sekarang ini. Puan sendiri menyebut mengenai peningkatan di dalam jumlah belanjawan yang diberikan terhadap kementerian. Jadi ini sudah pasti menunjukkan keyakinan Perdana Menteri dan seterusnya pihak kerajaan terhadap kemampuan menteri kita untuk memacu kementeriannya dengan membawa kepada industri komoditi ini sebagai sesuatu industri yang mempunyai masa depan. Dan kalau kita lihat dari segi data dan perangkaan yang kita ada, dapat kita lihat bahawa ekspor minyak kelapa sawit meningkat lebih daripada 30%. Dan begitu juga ekspor sarung tangan, sarung tangan getah meningkat lebih 50%.
Jadi ini semua adalah bukti jelas bahawa industri peladangan kita memang mempunyai masa depan yang sangat cerah. Tambah pula dengan pelbagai aktiviti dan plan yang dirangka oleh kementerian di bawah menteri kita, termasuk yang belum disebut usaha untuk menjadikan Langkawi sebagai hub coklat di Malaysia, dan termasuk juga buluh, walaupun sebelum ini dinyatakan bahawa buluh itu adalah satu usaha yang dimulakan oleh bekas menteri sebelum ini, Puan Teresa Kok. Cuma apa yang bagus kita lihat adalah menteri kita adalah seorang yang bersifat fleksibel di dalam erti kata bahawa apa-apa sahaja langkah yang baik yang telah dimulakan oleh menteri terdahulu beliau laksanakan, malah beliau pertingkatkan lagi. Ini kan Ya Buah Mak Datuk kan ada plan untuk plan pembangunan industri buluh di Malaysia, itu pun sedang dalam proses. Jadi kesemua ini menunjukkan bahawa kita memang sudah ada perancangan yang jelas apa yang akan dibuat. Selain daripada plan buluh, plan industri perkayuan juga, itu termasuk bajet yang diberikan untuk penanaman semula ladang hutan. Itu adalah projek jangka panjang bagi memastikan bahawa hasil kayu-kayu kita sentiasa ada. Jadi ini semua ini menunjukkan bahawa kementerian kita mempunyai masa depan yang memandang tinggi, masa depan industri-industri utama yang menjana hasil yang besar kepada negara kita, termasuk kelapa sawit, getah, koko, kenaf, kayu-kayan dan sebagainya. Jadi saya rasa golongan anak muda tidak seharusnya risau terhadap masa depan mereka jika mereka melibatkan diri di dalam industri peladangan. Kalau kita lihat kritikan yang dilemparkan kepada menteri, bukannya kritikan mengenai kerja buat dia pergi ke seluruh negara kan, menjalankan konsultasi dengan segala pihak yang berkepentingan di dalam industri. Dia hanya buat kerja dia saja. Isu-isu yang lontarkan untuk menyerang beliau hanya isu-isu peribadi, personal. Ini menunjukkan bahawa golongan yang menyerang tidak ada isu. Jadi saya nak simpan topik itu kejap lagi. Saya nak tanya dulu YB, kita tahu bahawa industri buluh, kayu-kayan dan juga lada merupakan industri yang mungkin sedikit baru di Malaysia. Mungkin YB nak ceritakan tentang masa depan kalau industri buluh dan juga kayu-kayan dan juga lada. Ya, kalau kita bincang tentang buluh, marketnya sangat besar. Okey. 68 bilion US itu market yang sedia ada. Tinggal lagi ialah dari sudut huluannya, bekalannya. Ya, negara kita dipenuhi dengan buluh, tapi buluh yang berada dalam hutan, yang memerlukan masa kaedah yang panjang untuk kita keluarkan. Industri untuk bangkit, dia perlukan satu bekalan yang konsisten. Maka untuk dapat bekalan itulah diperlukan satu projek yang dipanggil projek peladangan komersial bagi buluh. Dan itu yang saya sedang kempen sekarang. Dan kita ada banyak syarikat yang sedang menunggu untuk masuk dalam bidang hiliran bagi menghasilkan pelbagai produk daripada buluh. Cuma mereka perlukan satu bekalan. Kerana itulah kalau kempen kita berjaya dan sekarang telah banyak syarikat mula memohon untuk menanam buluh, maka satu hari nanti kita akan ada satu bekalan yang cukup untuk kita membesarkan industri. Itu buluh. Buluh ini bukan sebarangan. Buluh boleh digunakan untuk buat tisu dan gentiannya sangat kuat. Buluh digunakan untuk buat baju. Bukan hanya buluh yang kita lihat buluh itu saja. Buluh dibuatkan untuk flooring, dibuatkan untuk particle board. Buluh digunakan macam-macam kegunaan buluh sebenarnya. Dan untuk itulah di peringkat buluh kita telah setuju untuk di Terengganu kita buat satu model ladang buluh dengan dana 5 juta. Di Perak kita telah luluskan di zaman Yang Berhormat Menteri sebelum lagi, iaitu untuk kita mewujudkan pusat untuk kita
untuk kita membuat tisu culture untuk buluh, ladang tisu culture buluh. Arti kita bergerak ke situ. Yang tinggal insya-Allah satu hari nanti kita akan jadi antara leader lah dalam bekalkan buluh pada negara. Cuma kalau kita bincang tentang lada, lada bukan benda baru. Lada kita, lada ni merujuk pada lada hitam. Ada orang kampung faham lada cili. Oh, bukan. Cili di bawah Kementerian Pertanian. Ni lada hitam. Pepper, black pepper. Jadi black pepper ini dia terkenal di Sarawak. Dan Sarawak dia ada mutu dia tersendiri. Dia premium mutu dia. Dia bukan harga seperti mana harga pasaran dunia. Dia harga dia tinggi sebab mutu sangat tinggi. Kalau sekarang ni Vietnam antara negara yang ke depan menghasilkan lada hitam, black pepper tadi, tapi mutunya agak rendah berbanding mutu Sarawak. Tapi di samping kita ada mutu yang tinggi di Sarawak, kita juga mahu ia menjadi satu bidang yang ditanam oleh ramai orang. Bukan hanya merujuk kepada yang premium di Sarawak. Sebab itulah kita berkempen sekarang di Johor sebagai contoh, sedang gerakkan usaha untuk membesarkan ladang lada. Bahkan juga di Terengganu telah ada dua syarikat yang telah mulakan inisiatif ini, dan kita nak kempen lagi agar lada ini makin besar. Bukan lada yang premium, lada yang seperti mana juga dijual di pasaran dunia seperti di Vietnam tadi. Arti kita bergerak ke situ. Dan bagi saya, kalau bincang tentang peluang pekerjaan, saya menyatakan pada rakyat di luar sana, jom datang ke kementerian kami. Di kala mana kementerian lain dan juga sektor lain ada yang terpaksa tutup kedai, membuang pekerja dan sebagainya. Tapi sektor perladangan menyediakan peluang pekerjaan bagi rakyat. Cuma kena buka mata, kena buka telinga, mendengar apa cerita kami dan datang jumpa kami. Kami ada pejabat di seluruh negara, pejabat KENAF-nya ada, LGM-nya ada, MPOB-nya ada, datang jumpa untuk kita dapatkan pencerahan insya-Allah. Okey, baiklah. Terima kasih OYB atas perbincangan itu tadi. Namun saya tengoklah daripada perbincangan apa yang YB katakan dan sebagainya, banyak usaha dalam sektor komoditi ini sedang giat dijalankan. Namun Dr. Kamarul, kita tahu ada suara-suara bingit terutamanya daripada mantan menteri iaitu YB Teresako yang asyik mempertikaikan kementerian, khususnya YB sendiri kena. Ini kita nak cakap apa ni? Sebenarnya peranan YB menteri tak perform ke macam mana? Okey. Itu satu soalan yang sangat menarik. Saya melihat bekas menteri daripada DAP ini, kalau dalam bahasa Kelantan dia ada satu sindrom ya. Sindrom yang dikenali sebagai ayah gila sako. Ayah gila sako. Itu seorang yang apabila telah kehilangan jawatan, maka beliau sangat terasa terkecewa sehingga sentiasa mahu melibatkan diri di dalam jawatan yang beliau sandang sebelumnya. Saya pun sendiri pun tidak faham apa yang menyebabkan bekas menteri daripada DAP ini sangat fokus sekali di dalam menyerang menteri kita sekarang ini, sedangkan beliau telah diberi kesempatan untuk menunjukkan prestasinya pada selama 22 bulan PH memerintah. Cuma yang kalau saya baca dalam penyata parlimen, handset rasmi parlimen, yang lebih banyak bercakap menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh ahli-ahli parlimen mengenai kementeriannya bukan beliau, tetapi timbalan menteri beliau. Timbalan menteri beliau Samsul. Dan juga pernah disebut di dalam penyata parlimen, persidangan parlimen pada 2019, satu pertanyaan yang berupa sindiran yang dibuat oleh Menteri Pengajian Tinggi sekarang, Datuk Dr. Noraini. Dia kata, Menteri Peladangan dan Komoditi ini selalu ke sana ke sini, keluar negara, cuma mana hasilnya? Tak nampak. Kononnya nak mempromosikan minyak sawit, cuma berapa perjanjian yang dapat diperolehi? Tidak ada, itu yang disebutnya.
Jadi saya lihat bahawa seperti yang saya sebut tadi, bahawa menteri kita ini sebagai seorang yang sangat bagus. Saya lihat di kementerian beliau terdapat beberapa sungutan daripada orang kementerian sendiri, daripada orang luar, mengapa beliau masih mengekalkan bekas-bekas pegawai Teresa Kok, ada Setiausaha Akhbar, mantan Setiausaha Akhbar, mantan pegawai khas, masih beliau kekalkan. Dan begitu juga dengan lantikan yang dibuat oleh bekas menteri terdahulu. Jadi menunjukkan bahawa beliau tidak kacau apa yang dibuat oleh menteri terdahulu. Begitu juga dari segi dasar tadi, macam dari segi dasar buruh terus dikekalkan. Cuma kita lihat bahawa serangan seperti yang dalam isu perantin ini dibuat oleh Yang Berhormat Teresa Kok. Jadi kalau saya jadi Yang Menteri, sebenarnya saya boleh, sebab sepanjang makluman yang saya tahu, ada juga laporan-laporan yang telah dibuat mengenai apa yang kononnya telah berlaku sepanjang Yang Berhormat Teresa menjadi menteri. Ada laporan mengenai dakwaan kononnya ada mismanagement dan sebagainya. Cuma yang bagus dengan menteri kita, beliau tidak fokus dengan benda-benda tersebut. Beliau tidak ada nak balas dendam, nak jawab Teresa Kok, ataupun nak buat benda-benda yang negatif lah bagi membalas serangan-serangan tersebut. Sebaliknya beliau jawab dengan menunjukkan hasil kerja yang bagus, seperti kita lihat harga minyak sawit telah naik, dan pendapatan bekerja getah pun sudah stabil. Jadi saya rasa itulah yang menunjukkan bahawa serangan yang dibuat terhadap menteri ini bukanlah kerana beliau tidak perform, tetapi sebaliknya beliau sangat perform, terlalu perform sehingga menyebabkan tak boleh nak serang dari segi buat kerja, serang peribadi. Begitu sajalah. Baiklah, terima kasih atas penjelasan itu tadi, dan terima kasih juga kepada Dr. Kamarul atas perkongsian tadi, pensyarahan Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, dan terima kasih juga kepada YB Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Dan diharapkan anda di luar sana telah mendapat segala jenis input. Kalau anda berminat untuk memasuki ataupun memulakan pekerjaan dalam bidang peladangan, komoditi dan juga perusahaan, jangan lupa pergi ke website mereka, buka minda anda, buka mata anda, buka telinga anda, dan carilah maklumat segalanya ada. Kalau nak join kayu-kayan, anda boleh, terutama di Pagoh, itu ada peluang pekerjaan. Kita ambil balik rezeki yang kononnya diberikan kepada warga asing. Ayuh kita tukar minda kita. Baiklah, itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi.